Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Siti Nurratira binti Mak Zamri. Nombor metrik saya ialah S64476. Hari ini saya akan membentangkan mengenai krisis integriti penjawat awam Indonesia, iaitu isu penggunaan media sosial di kalangan penjawat awam. Pengenalan. Pada era globalisasi ini, media sosial telah mendapat sambutan yang hangat di negara Malaysia. Hal ini dibiarkan kerana pengguna media sosial telah meningkat dengan pesat serta berkembang menjadi medium komunikasi terutamanya dalam kalangan rakyat Malaysia. Di samping itu, kehadiran media sosial telah membawa perubahan ketara ke arah pelibatan orang ramai dalam talian dengan mudah. Integriti penting terhadap penggunaan media sosial kepada penjawat awam di Malaysia bagi meningkatkan ketulusan dan accountability dalam pelaksanaan dasar kerajaan dan proses membuat keputusan. Penjawat awam yang tidak mengamalkan integriti dalam penggunaan media sosial sudah pasti akan disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan pelbagai krisis dan isu serta suasana yang tidak selesa dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, pihak kerajaan perlu mengambil inisiatif yang efisien dan tegas agar isu tersebut dapat ditangani dengan berkesan. Integriti merujuk kepada persoalan penting bagi sesebuah organisasi, terutama melibatkan organisasi perkhidmatan awam yang mewakili penjawat awam serta sentiasa berurusan secara langsung dengan rakyat. Bahan pula, integriti adalah teras kepada pematuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Media sosial merupakan suatu set rangkaian atas talian yang bertujuan untuk interaksi sosial. Sebagai contoh, media sosial kini digunakan secara meluas dan menjadi rangkaian komunikasi kepada masyarakat dari semua peringkat umur serta pemimpin di Malaysia. Oleh itu, media sosial pada masa kini bukan sahaja sebagai ejen sosialisasi, tapi juga ia digunakan dalam penyampaian pelbagai maklumat serta isu termasuk agama. Teras yang digunakan mengenai isu penggunaan media sosial dalam kalangan penjawat awam di Malaysia adalah teori organisasi. Teori organisasi merujuk kepada satu pemikiran dan konsep yang menerangkan bagaimana sekumpulan atau individu memainkan peranan dalam pelbagai jenis struktur dan peraturan yang tertentu. Kaedah pendidikan menggunakan tinjauan literatur. Pendidikan ini dilakukan secara tinjauan literatur di mana semua rujukan bagi laporan ini dapat daripada artikel, jurnal, laman sesawang dan kereta akhbar secara atas talian. Isu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan penjawat awam. Media sosial merupakan medium atau rangkaian untuk setiap masyarakat berhubung antara satu sama lain, berkongsi aktiviti harian dan menyebarkan maklumat atau informasi tanpa had. Media sosial boleh mendatangkan banyak manfaat sekiranya digunakan dengan tujuan yang baik. Isu yang pertama ialah isu menggunakan media sosial sewaktu bertugas dalam kalangan penjawat awam merupakan satu isu yang baru dari segi masyarakat, negara dan perkhidmatan awam. Ia menunjukkan sejauh manakah tahap integriti setiap penjawat awam dapat dijaga dan dibendung agar negara dapat mencapai kemajuan selari dengan integriti yang harus dititikberatkan dalam pekerjaan harian. Antara contoh yang telah tular di media sosial pada tahun 2021, di mana seorang anggota penjawat awam telah berkongsi satu rakaman video TikTok di mana beliau sedang bertugas dengan berpakaian uniform yang lengkap, namun mendedahkan muka seseorang wanita yang merupakan orang kena tuduh OKT yang menuju ke mahkamah. Isu ini merupakan satu perbuatan salah dan telah melanggar tata susila etika ketika bekerja. Penyalahgunaan media sosial dengan menyebarkan maklumat atau berita palsu dari kalangan penjawat awam juga merupakan isu yang serius. Penjawat awam seharusnya menyebarkan maklumat yang sahih agar ia tidak menjadi tanda tanya dan bualan kepada rakyat kerana kita tidak tahu apa yang bermain di dalam fikiran seseorang masyarakat itu. Sebagai contoh, pada tahun 2021, sewaktu negara dilanda COVID-19, terdapat berbagai maklumat yang tersebar yang dimaknakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tentang pelaksanaan pemberian vaksin kepada rakyat yang hakikatnya adalah palsu dan tidak wajar. Isu ini jelas menunjukkan memberi kekeliruan kepada rakyat dan menimbulkan tanda tanya kepada mereka adalah salah dan tidak harus terjadi di Malaysia atau mana-mana negara. Antara cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menangani isu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan penjawat awam. Antara cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menangani isu penyalahgunaan media sosial ialah tahap kelemahan individu dan pemimpin dalam kalangan penjawat awam. Hal ini kerana apabila seseorang individu itu mempunyai prinsip dan keberanian dalam menentukan peribadian mereka untuk mempertahankan diri daripada terpengaruh dengan perkara yang merosakkan diri seperti mempunyai sikap yang komited dengan kerja secara berkesan, ini akan mengurangkan berlakunya tingkah laku yang salah dalam kalangannya.
Cabaran kedua ialah perkasakan entiti kawalan dalam agensi awam. Hal ini kerana penyalahgunaan media sosial sering berlaku secara berleluasa di kalangan penjawat awam akibat sistem kawalan dalaman yang kurang kukuh, menyebabkan aktiviti penyelewengan data penting berlaku begitu sahaja tanpa pengetahuan orang lain. Seterusnya, cabaran ketiga yang dihadapi oleh Malaysia ialah penggunaan media sosial secara tidak terkawal dalam kalangan penjawat awam. Seperti sedia maklum, media sosial merupakan agensi yang menyampaikan dan mendapatkan maklum balas daripada orang awam. Namun begitu, penggunaan media sosial dalam kalangan penjawat awam menerusi kemajuan teknologi telah menimbulkan risiko penyalahgunaan yang akan mengundang pelbagai cara yang baru dalam memberi data yang penting. Selain itu, akibat daripada kecanggihan teknologi ini juga, ianya telah menyebabkan perbuatan penyalahgunaan media sosial menjadi semakin kompleks serta rumit untuk diatasi bersama-sama kerana setengah pada penjawat awam yang memaklumkan pemberian maklumat data yang penting ini secara dalam talian maupun luar talian. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah lebih giat mengenakan tindakan undang-undang dalam membanteras segala penipuan dan mencegah penyalahgunaan media sosial terus berlaku tanpa kawalan. Cabaran seterusnya ialah penggunaan media sosial semasa waktu pejabat juga merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh Malaysia kini dalam menangani penyalahgunaan media sosial di kalangan penjawat awam. Hal ini kerana dunia semakin maju, maka penggunaan gadget dan rangkaian internet tidak dapat dipisahkan dan ia menjadi satu kesalahan besar untuk penjawat awam yang melakukan penyalahgunaan media yang terkandung dalam Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tertib tahun 1993, iaitu penjawat awam dilarang menggunakan media sosial untuk tujuan peribadi semasa ataupun sewaktu pejabat dan tidak dibenarkan mendedahkan sebarang maklumat rasmi kerajaan. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia ialah keselamatan dan kedaulatan negara terancam akibat penyalahgunaan media sosial. Keselamatan dan kedaulatan negara amat penting bagi memastikan negara aman dan tidak berlaku sebarang peperangan atau percubaan. Kewujudan teknologi moden yang canggih telah disalahgunakan oleh penjawat awam dan setengah individu dengan mendedahkan maklumat peribadi dan sulit kerajaan dan rakyat. Baru-baru ini terdapat satu isu di mana data rakyat Malaysia dijual kepada negara luar. Isu ini telah mengancam keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia. Juga terkandung dalam Akta Perlindungan Data Peribadi tahun 2010 bahawa data peribadi merupakan satu privasi dan rahsia negara kerana pada data surat itu terdapat data identiti individu tersebut. Akhir sekali, cabaran yang dihadapi di Malaysia ialah kelumpuhan fungsi perjalanan suatu organisasi. Akibat kegiatan ini, pemerintah negara akan menjadi tumpuan utama kerana sistem dan pemerintahan yang lemah. Kemajuan atau kemusnahan sebuah negara bergantung kepada pemimpin pemerintah tersebut. Oleh itu, peranan pemerintah amat penting dalam bentuk organisasi dan mewujudkan negara yang tidak bergantung pada media sosial semata-mata. Cadangan penambahbaikan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, Gaji bersetuju bahawa isu ini dapat diselesaikan apabila pihak kerajaan mengadakan lebih banyak program-program kesedaran berkaitan penyalahgunaan media sosial di kalangan penjawat awam. Dengan adanya program-program kesedaran ini, ia dapat memberi kesedaran kepada penjawat awam agar mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan yang boleh mendatangkan kemudaratan buat diri mereka sendiri. Apabila pihak kerajaan melaksanakan lebih banyak program kesedaran, hal ini dapat meningkatkan integriti dan accountability dalam kalangan penjawat awam untuk melaksanakan tugas mereka dalam sektor awam. Selain itu, kerajaan juga harus memperketatkan saringan bagi penjawat awam yang hendak dinaikkan pangkat dengan memastikan rekod integriti yang ditunjukkan oleh penjawat awam tersebut adalah berada pada tahap yang memuaskan. Dengan memperketatkan saringan bagi penjawat awam yang ingin dinaikkan pangkat, hal ini dapat memastikan bahawa mereka yang bakal dinaikkan pangkat ini tidak terlibat dengan mana-mana krisis integriti seperti penyalahgunaan media sosial yang mampu menjatuhkan sesuatu organisasi itu. Selain itu, dengan kaedah memperketatkan saringan ini, pihak kerajaan dapat menapis dan mengambil calon yang layak untuk memegang jawatan yang ditawarkan, malah penjawat awam yang dilihat mempunyai nilai integriti yang lemah tidak layak untuk menggalah jawatan yang ditawarkan dan dinaikkan pangkat. Cadangan seterusnya adalah meningkatkan tahap kesedaran dengan menjalankan program kesedaran terhadap dasar keselamatan ICT dalam kalangan penjawat awam. Hal ini kerana bagi mengelakkan terjadinya kompromi keselamatan komputer.
Antara program kesedaran yang boleh dijalankan adalah seperti mengadakan kursus bagi memberi pemahaman dan pendedahan mengenai dasar keselamatan ICT kepada penjawat awam. Di samping itu, pegawai awam diwajibkan menandatangani surat akur janji. Ia adalah tanda setuju dan kepatuhan pegawai kepada dasar keselamatan ICT. Sekiranya pegawai awam tersebut gagal mematuhi perjanjian yang ada pada surat akur janji, tindakan tata tertib boleh diambil. Oleh itu, pewujudan usaha ini dapat mengalakkan etika dalam penggunaan kemudahan ICT di agensi kerajaan. Kesimpulannya, penerapan integriti dalam kalangan penjawat awam harus ditingkatkan. Hal ini demikian kerana isu penggunaan media sosial dalam kalangan penjawat awam dapat dibanteras apabila sesebuah organisasi mementingkan aspek integriti. Dengan wujudnya penjawat awam berintegriti, ia memberi kesan yang baik dalam menangani krisis integriti penjawat awam di Malaysia dengan efisien. Justru itu, integriti merupakan pelaburan yang baik untuk negara bagi memastikan pembangunan holistik sekaligus dapat melahirkan individu berintegriti pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.